Hello, salam sejahtera. Saya Dr. Afif, doktor perubatan dalam bidang ortopedik dengan pengalaman selama 10 tahun dalam bidang ini dan disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah persijilan rasmi saya yang diberikan oleh KKM setelah tamatnya program pembelajaran medical degree. Persijilan ini bukan sekadar sekeping kertas. Ia mewakili komitmen saya untuk meningkatkan kualiti hidup pesakit. Saya sentiasa berusaha untuk membantu mereka memerlukan rawatan dan penjagaan dalam bidang ortopedik. Persijilan ini mencerminkan dedikasi saya untuk mengurangkan kesakitan dan meningkatkan kehidupan pesakit, terutamanya dalam situasi yang berkaitan dengan kesihatan sendi dan tulang. Ia merupakan bukti dan usaha saya berterusan untuk mengekalkan pengetahuan dan profesional menggunakan kemajuan terkini di dalam bidang ini. Seperti yang kita tahu, lutut adalah sendi tanpa otot yang di sekelilingnya. Untuk memastikan lutut stabil, ia mempunyai ligamen yang mengelilinginya dan kita perlu memahami anatomi sendi lutut. Kami ingin membentangkan ilustrasi sendi lutut seperti berikut. Lutut kita terdiri daripada tulang atas, iaitu femur, tulang bawah, tibia dan juga patella, iaitu tempurung lutut. Sendi ini kekurangan otot sekeliling tetapi distabilkan oleh ligamen pada kedua-dua belah pihak, dikenali sebagai ligamen cagaran medial dan lateral, serta ligamen cruciate anterior dan posterior di bahagian depan dan juga di bahagian belakang untuk mengekalkan keseimbangan. Bahagian lutut yang paling penting ialah rawan yang menutupi bahagian femur dan juga tibia serta patella. Apabila membincangkan degenerasi sendi lutut, kita tahu bahawa kita berumur dan jika kita berlebihan berat badan kita akan memberi tekanan kepada lutut yang membawa kerosakan hakisan rawan lutut. Apabila rawan lutut terhakis, ia mendedahkan tulang seperti yang tunjukkan dalam imej ini. Dan kenapa cushion antara dua tulang ini sangat penting? Ia seperti suspension kereta kita. Apabila kita mempunyai sistem suspension yang baik di dalam kereta kita, kita boleh memandu dengan lancar. Jika pemandu memandu di jalan yang kasar dan berbonggol laju, sistem suspension kereta kita mudah rosak. Ini menjadikan sistem suspension tahan lama. Kita perlu memandu di jalan yang licin dan berturap. Sama seperti sendi lutut kita. Rawan ini seperti sistem suspension kita. Jika kita berjalan atas permukaan yang kasar, rawan ini cenderung untuk rosak dan berkarat. Jadi, lebih baik berjalan di atas rumput, pasir lembut daripada permukaan yang kasar. Apabila kita bercakap tentang degenerasi lutut, kita melihat bahawa rawan yang menutup tulang akan terhakis. Akibatnya, apabila ia haus, ia mendedahkan tulang di bawahnya, kedua-dua sendi lutut akan mula bergeser antara satu sama lain, menyebabkan banyak kesakitan dan keadaan ini juga dikenali sebagai degenerasi sendi lutut. Tindak balas tisu tulang di sekelilingnya adalah untuk menumbuhkan taji tulang yang juga merupakan tanda-tanda degenerasi sendi lutut pada sendi lutut kita. Secara amnya, selepas umur 50 tahun, terutamanya pada individu yang berlebihan berat dan selepas 65 tahun, terutamanya pada individu yang lebih tua, risiko degenerasi sendi lutut adalah lebih tinggi, terutamanya pada wanita berbanding dengan lelaki. Selalunya, kita akan melihat pada orang yang lebih berat badan, ia akan berlaku selepas umur 50. Pada orang yang mempunyai berat badan normal, degenerasi rawan lutut biasanya bermula selepas umur 65 tahun. Sistem pelinciran di dalam lutut juga akan mengering. Ini menjadikan kurang berkesan untuk memastikan permukaan sendi licin. Lama kelamaan, tulang rawan
mula haus dan merosot, mendedahkan permukaan tulang dan membawa kepada sentuhan tulang-tulang yang akan menyakitkan. Wanita lebih terdedah kepada degenerasi lutut berbanding dengan lelaki kerana beberapa sebab. Pertama, mereka akan membawa berat tambahan kehamilan, menambah tekanan kepada sendi mereka. Perubahan hormon semasa mengandung boleh menjadikan sendi mereka lebih terdedah kepada kerosakan dan degenerasi. Selain itu, peringkat pra-menopause dan selepas menopause menjadikan wanita terdedah kepada kehilangan tulang. Semasa tempoh pra-menopause yang biasanya berlangsung beberapa tahun, wanita boleh kehilangan sehingga 20% ketumpatan tulang mereka. Ini adalah isu yang jarang dibincangkan tetapi memberi kesan ketara kepada kesihatan tulang dan sendi, menjadikan kehidupan lebih mencabar. Apabila kita berjalan, menaiki tangga atau menuruni tangga, semasa kita bersenam, sendi tulang kita terasa licin tanpa rasa sakit. Walau bagaimanapun, apabila lutut kita mula menunjukkan tanda-tanda sakit semasa menaiki tangga dan menuruni tangga, ia menunjukkan bahawa terdapat masalah dengan lutut. Begitu juga dengan bersenam. Jadi, kita perlu mempertimbangkan isu di sekitar sendi lutut. Adakah sendi lutut kita menunjukkan tanda-tanda bengkak atau keradangan? Adakah terdapat sebarang tendon atau ligamen yang meradang atau tegang di sekeliling lutut? Adakah sendi lutut dan rawan kita terhakis? Bilakah cecair synovial di lutut bengkak atau meradang? Ini adalah faktor yang perlu kita siasat. Terdapat pelbagai sebab untuk ini. Pertama, ia disebabkan oleh hakisan rawan. Kedua, ligamen yang mengelilinginya sendi lutut kita boleh menjadi kendur atau cecair synovial yang melincirkan sendi apabila kita membengkokkan atau meluruskan lutut, boleh meradang dan kering. Apabila ia kekurangan pelinciran, ia gagal untuk memastikan permukaan sendi licin. Antara ligamen dan tulang sendi lutut ini adalah isyarat yang mesti kita perhatikan untuk merawat dan langkah pencegahan yang tepat pada masanya. Ya, ramai orang mengelilingi lutut mengalami sakit lutut yang berlangsung secara senyap. Kadang-kadang, apabila mereka datang kepada saya, mereka mengadu sakit yang berlarutan selama 6 bulan. Apabila kita mengambil X-ray, kita dapat melihat dua sendi lutut berdekatan antara satu sama lain, bergesil antara satu sama lain. Oleh itu, dalam beberapa kes, pesakit tidak menyedari degenerasi sendi lutut mereka, sehingga mereka mengalami kesakitan yang ketara. Hanya kemudian, selepas X-ray, mereka menyadari bahawa terdapat kesakitan di peringkat lanjut degenerasi sendi lutut. Rawan yang menutupi tulang dan tulang rawan di tengah telah haus, dan di dalam X-ray anda boleh melihat dua sendi ini, femur dan tibia, rapat dengan antara satu sama lain. Sesetengah orang yang mengalami sakit lutut cenderung meremehkannya, memikir bahawa dengan sedikit rehat, urut, ubat, ia akan hilang. Jika rasa sakit berkurangan, mereka mengabaikannya. Dan selepas beberapa bulan, rasa sakit ini akan kembali. Mereka terus mengambil ubat penahan sakit. Walau bagaimanapun, pada satu ketika, ubat penahan sakit tidak lagi berfungsi dan mereka dapati diri mereka berada dalam keadaan degenerasi sendi yang sangat teruk, yang mahal untuk dirawat. Apabila anda mengalami gejala sakit lutut, adalah penting untuk menangani dengan segera kerana penangguhan rawatan boleh membawa kepada komplikasi yang sangat teruk. Pertama, rawan di lutut boleh terhakis sepenuhnya, mendedahkan tulang di dalamnya. Kedua, komplikasi paling kritikal yang apabila tulang bergesil
dengan tulang. Kedua-duanya, permukaan tulang akan bergantung antara satu sama lain, menyebabkan kerosakan tulang. Ini boleh mengakibatkan nekrosis tulang dan pereputan tulang. Ia juga boleh patah tulang di bawah. Oleh itu, jika kita memandang rendah keadaan ini terlalu lama, dua sendi tulang akan bergesel antara satu sama lain. Ia akan menyukarkan pesakit berjalan, membungkuk dan menyebabkan kesakitan yang teruk. Mengapa sakit tulang bertambah pada waktu malam? Pertama, peningkatan pembebasan sitokin. Menurut penyelidik, sitokin dirangsang untuk dihasilkan lebih banyak pada waktu malam, terutama sekitar 2 pagi. Sitokin adalah sejenis glycoprotein yang mampu menggalakkan proses keradangan pada sendi yang rosak. Akibatnya, gejala sakit, bengkak dan kemerahan akan muncul. Kedua, tahap kortisol yang menurun. Kortisol ialah hormon kortikosteroid yang dihasilkan dalam korteks adrenal. Fungsi utamanya adalah untuk menekan sistem imun, mengurangkan keradangan dan mengurangkan ketekanan. Pada waktu malam, paras kortisol akan menurun, mewujudkan keadaan untuk keradangan sendi yang lebih sengit. Pesakit bukan sahaja mengalami kesakitan, tetapi juga akan mengalami insomnia, tekanan dan keletihan. Ketiga, penghasilan cecair synovial akan berkurang. Cecair synovial ialah cecair pelincir yang terdapat di antara ruang antara sendi, memudahkan pergerakan lancar dan akan mengurangkan bengkak dan kesakitan. Walau bagaimanapun, pada waktu malam, disebabkan oleh pengurangan aktiviti, cecair ini dihasilkan dalam kuantiti yang lebih kecil dan tidak beredar dengan lebih baik. Oleh itu, gejala kesakitan dan ketidakselesaan akan meningkat. Keempat, peningkatan persepsi kesakitan. Pada siang hari, pesakit memberi tumpuan untuk hubungan sosial, kerja, pendidikan, hiburan dan juga aktiviti-aktiviti lain yang membawa kepada mengurangkan kesedaran kita kepada kesakitan. Pada waktu malam, mereka akan tidur. Faktor luaran tidak lagi mempengaruhi mereka. Akibatnya, persepsi mereka tentang kesakitan menjadi lebih jelas dan lebih teruk. Untuk mengurangkan kesakitan dengan cepat, ramai pesakit membeli ubat tahan sakit tanpa berjumpa dengan doktor, dan tabiat ini boleh mencabar untuk dihentikan. Akibatnya, ramai orang akhirnya memerlukan kemasukan ke hospital untuk merawat komplikasi yang teruk akibat dari penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan sakit tulang dan sendi. Ubat bantuan tanpa mengenal di mana sumbernya. Berikut adalah 5 kesan sampingan biasa ubat penahan sakit yang tertentu perlu anda ketahui. Kesan sampingan yang pertama dan paling kerap dihadapi adalah berkaitan dengan sistem penghadaman. Kebanyakan ubat tahan sakit secara langsung atau tidak langsung menjejaskan sistem penghadaman, terutamanya perut kita. Mereka secara langsung boleh memberi kesan kepada mukosa gastrik dan secara tidak langsung mengurangkan khasiat mukosa gastrik. Oleh itu, apabila menggunakan ubat penahan sakit ini, anda mungkin mengalami sakit perut, ulcer gastrik, pedih ulu hati, reflux asid atau kesan sampingan penghadaman lain seperti sembelit dan cirit-birit. Dalam kes yang teruk, gejala seperti muntah darah, najis hitam boleh berlaku. Jika anda mengalami gejala seperti darah dalam muntah atau najis hitam, ia adalah kecemasan perubatan dan memerlukan kemasukan segera ke hospital untuk pemantauan. Yang kedua ialah kesan sampingan pada hati dan juga buah pinggang. Semua ubat yang masuk ke dalam badan dimetaboliskan
dalam hati dan dikumuhkan dalam buah pinggang. Penggunaan ubat sakit sendi yang berpanjangan bukan sahaja meningkatkan enzim hati tetapi juga boleh menyebabkan kerosakan hati yang sangat teruk dalam beberapa kes. Disfungsi buah pinggang atau kecederaan buah pinggang secara tiba-tiba juga boleh berlaku. Yang ketiga ialah kesan sampingan terhadap kardiovaskular. Terlalu menggunakan ubat penahan sakit boleh meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular termasuk kegagalan jantung, infarksi miokardium, hipertensi dan strok. Keempat ialah kesan sampingan pada sistem muskuloskeletal. Ramai orang terlalu menggunakan ubat penahan sakit dan kortikosteroid anti radang yang membawa kepada kehilangan ketumpatan tulang yang cepat yang boleh mengakibatkan osteoporosis, patah tulang, terutamanya patah tulang mampatan tulang belakang atau patah tulang leher femoral. Kadang-kala, komplikasi ini boleh menyebabkan nekrosis tulang dan lumpuh pergerakan badan. Kelima ialah kesan berbahaya yang lain. Selain daripada komplikasi berbahaya yang boleh timbul daripada pengambilan sendiri ubat-ubat tahan sakit tulang dan sendi, pesakit boleh juga bergantung mengalami keletihan dan hilang selera makan apabila mereka berhenti menggunakan ubat-ubat ini. Di pasaran pada masa kini terdapat banyak barisan produk yang menyokong kesihatan tulang dan sendi. Tetapi untuk memilih produknya bukan sahaja merawat tetapi juga melindungi secara mendalam dan memulihkan masalah tulang dan sendi dengan cara yang selamat dan berkesan. Susu berkhasiat Super Di-Goshua adalah pilihan yang tidak boleh diganti pada hari ini. Sebab saya memilih susu Super Nutrien Di-Goshua antara banyak pilihan susu untuk pesakit sendi saya ialah: pertama, dalam susu Super Nutrien Di-Goshua, ia mengandungi bahan aktif 5-loksin, bahan yang jarang diekstrak daripada pokok kemenyan India, secara saintifiknya dikenali sebagai Roswella serrata. Ia dianggap sebagai herba super dalam perubatan Ayurveda di India dan ciri anti radang yang kuat dan faedah kesihatan yang lain. 5-loksin menghalang aktiviti enzim 5-lipoxygenase, mengurangkan kerandangan pada sendi dan tulang. Eksperimen telah menunjukkan bahawa lebih 90% pesakit meningkatkan sok kesakitan dan fungsi sendi selepas hanya 14 hari. Kedua, susu kacang Di-Goshua membantu melindungi tisu tulang daripada degradasi, malah menyokong pertumbuhan semula tisu tulang. Ia bukan sahaja mengurangkan simptom semasa tetapi juga memainkan peranan penting untuk mengekalkan kesihatan tulang dan sendi di masa hadapan. Ketiga, ia menyediakan rawatan ditapak dengan melindungi rawan sendi melalui pelinciran dan memastikan fungsi sendi yang lancar dengan bahan-bahan seperti MSM, Aquamin F dan 22 jenis vitamin dan mineral. Ini mencipta formula berkuasa untuk melegakan kesakitan yang cepat dan berkesan, pengurangan keradangan dan pemulihan rawan sendi. Keempat, Di-Goshua ialah produk susu Super Nutrien pertama yang direka khusus untuk mereka yang mengalami sakit sendi yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, disahkan halal dan diluluskan oleh GMP dan juga FDA di Amerika Syarikat. Saya mengesahkan bahawa Di-Goshua ialah salah satu produk susu kacang Super Nutrien terbaik untuk kesihatan sendi setakat ini, dengan kelebihan yang luar biasa berbanding dengan produk lain dari segi perlindungan sendi,
penjanaan semula dan pelinciran. Di-Go Sure bukan sahaja memberikan kelegaan gejala segera tetapi juga menawarkan faedah jangka panjang dengan mengekalkan dan meningkatkan kesihatan sendi dari semasa ke semasa. Saya sangat yakin untuk mengesyorkan Di-Go Sure kepada anda jika anda berminat untuk meningkatkan kesihatan sendi dan mencari produk yang berkesan dan selamat. Bahan aktif 5-loksin dalam susu super nutrien Di-Go Sure meningkatkan metabolisme dalam badan, mengurangkan pengeluaran enzim sendi pro radang, mengurangkan penciptaan sebatian yang merosakkan rawan, melindungi sel rawan, meningkatkan glukosamin dan Q10 dan meningkatkan cecair sendi. Dengan itu, mengurangkan kesakitan dan keradangan dan menggalakkan penyembuhan tulang rawan, menjadikan pergerakan sendi lebih fleksibel. Penggunaan sebatian 5-loksin berharga dan diekstrak daripada pokok kemanyan India hampir merupakan satu kejayaan dalam bidang perubatan kami. Selain itu, rawatan ditapak dengan melindungi rawan sendi melalui pelinciran dan memastikan fungsi sendi yang lancar dan bahan-bahan berharga seperti MSM, Aquamin F dan 22 jenis vitamin dan mineral mencipta formula berkuasa untuk melegakan kesakitan dan cepat dan berkesan. Pengurangan keradangan dan tulang rawan, pemulihan sekaligus memendekkan masa rawatan. Jangan kelirukan kebas tangan dan kaki dengan simptom kencing manis. Kebas pada tangan dan kaki adalah gejala yang agak biasa. Sesetengah individu mungkin mengalami perasaan kebas, bengkak atau kehilangan sensasi di tangan dan kaki mereka. Adalah penting untuk memahami bahawa kebas pada tangan dan kaki boleh mempunyai pelbagai sebab dan ia tidak selalu berkaitan dengan diabetes. Diabetes adalah keadaan perubatan yang berkaitan dengan tahap glukosa darah. Kebas pada tangan dan kaki bukanlah simptom khusus diabetes. Walaupun diabetes boleh membawa kepada masalah berkaitan saraf, kebas adalah gejala yang boleh muncul pada ramai orang yang berbeza dan tidak semesti menunjukkan diabetes. Akibatnya, majoriti pesakit apabila mengalami kebas pada tangan dan kaki mereka cenderung menganggap mereka menghidap diabetes dan membeli produk rawatan yang mungkin tidak berkesan. Kadang-kala produk ini juga boleh memberi kesan sampingan kepada sistem sendi. Semua orang harus memahami bahawa apabila kebas pada tangan dan kaki disertai dengan sakit leher, kebas pada lengan, sakit belakang dengan kebas di sepanjang kaki, kemungkinan besar seseorang itu mempunyai akar saraf mampat akibat gangguan tulang belakang, degenerasi tulang belakang, cakera hernia, stenosis tulang belakang atau herniasi cakera. Kebas pada tangan dan kaki berpunca daripada tekanan pada saraf, kerosakan saraf atau keadaan otot yang tegang, terutamanya yang berkaitan dengan sendi atau degenerasi tulang dan rawan. Oleh itu, untuk menangani kebas pada tangan dan kaki secara menyeluruh, kita perlu menyelesaikan punca yang berkaitan dengan degenerasi sistem sendi menggunakan barisan produk susu super nutrien Di-Go Sure. Di samping keupayaan untuk mengurangkan keradangan dan sakit sendi dalam tempoh yang singkat, Di-Go Sure juga melindungi tulang daripada degenerasi dan menyokong pertumbuhan semula tisu tulang. Ini bermakna menangani punca asas kebas pada tangan dan kaki.